Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbino Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 diluluskan di Dewan Rakyat hari ini. Rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 diluluskan di Dewan Rakyat hari ini selepas bacaan kali ketiga diputuskan menerusi undi belah bahagian, menyaksikan 111 wakil rakyat menyokong, 108 menolak dan 1 tidak hadir. Dengan itu, rancangan kumpulan tertentu untuk menolak RUU itu sekaligus mungkin membuka jalan kepada runtuhnya Kerajaan Perikatan Nasional PN pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak berjaya. Keputusan undian diumumkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun. Ahli-ahli yang berhormat, keputusan undian adalah seperti berikut. Bersetuju 111. Takbir! Tidak bersetuju. Cendek! Tidak bersetuju 108 dan tidak hadir 1. Ahli-ahli yang berhormat, maka rang undang-undang ini disetujukan untuk dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Sebaik keputusan dibacakan, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz bangun untuk mengemukakan permintaan supaya usul RUU Perbekalan 2021 dibacakan kali ketiga dan diluluskan. Saya mencadangkan bahawa Dewan ini mengikut subsection 4-3 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 69 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2021 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan Persekutuan 2021 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 26 tahun 2020 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butiran-butiran itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut. Terdahulu, sidang ditempohkan selama 10 minit sebelum undian belah bahagian bagi rang undang-undang RUU Perbekalan 2021 dimaklumkan kepada Dewan Rakyat seperti dicadangkan Menteri Kewangan. Keputusan undian memihak kepada kerajaan dengan 111 ahli parlimen bersetuju, 108 tidak bersetuju dan seorang tidak hadir. Dipahamkan, ahli parlimen yang tidak hadir adalah Tengku Razaleigh Hamzah, BN Gua Musang. Sementara itu, ahli parlimen Tapah yang juga Menteri Sumber Manusia M. Saravanan serta P. Prabakaran, PH Batu mengundi dari galeri awam kerana masih dalam kuarantin COVID-19. Terdahulu, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon memerintahkan undian belah bahagian bagi RUU Perbekalan 2021 dimaklumkan kepada sidang selepas Datuk Johari Abdul PH Sungai Petani mengemukakan permohonan mengikut Peraturan Mesyuarat 46. Muhammad Rashid kemudian akur dengan permintaan untuk mengadakan undian belah bahagian selepas ia disokong 15 ahli parlimen seperti prasyarat yang ditetapkan dalam Peraturan Mesyuarat 46. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun buat hari keempat berturut-turut dengan 260 kes dilaporkan hari ini berbanding 283 kes semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 33,371 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah berkata,
3 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Kesemuanya di Hospital Duchess of Kent, Sandakan, membabitkan 2 lelaki dan seorang wanita berusia antara 45 hingga 88 tahun. Pesakit berusia 88 tahun itu cacat penglihatan. Ini menjadikan jumlah kumulatif kematian di Sabah meningkat kepada 242 kes. 400 pesakit di Sabah telah sembuh hari ini. Hospital Medan Tawau telah merawat 1.100 pesakit sejak mula beroperasi Oktober lalu. Hospital Medan Kendalian Angkatan Tentera Malaysia ATM di Tawau telah merawat 1.100 pesakit dalam tempoh 55 hari beroperasi, kata Komandan Hospital Medan, Kolonel Dr. Syamsul Bahari Muhammad. Beliau berkata 90% kes kemasukan harian ke hospital itu terdiri dalam kalangan ibu lepas bersalin, selain kes pembedahan serta onkologi membabitkan rawatan dan kemoterapi. Katanya, Hospital Medan ATM mengutamakan konsep hospital selamat dan selesa dengan kapasiti 100 buah katil dengan wad multidisiplin serta perkhidmatan sokongan. Beliau berkata demikian kepada pemberita semalam selepas meraikan 18 petugas mobilisasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang akan tamat bertugas di Hospital Medan pada 20 Disember ini. Dr. Syamsul Bahari berkata, Hospital Medan berjaya merawat pesakit dengan baik dan semua kes kronik yang diterima di hospital itu tidak perlu dirujuk keluar dari daerah Tawau. Hospital berkenaan hanya menerima 8 kes tidak stabil dan kemudian dirujuk ke Hospital Tawau saja untuk pembedahan. Sementara itu katanya, setakat ini tidak ada arahan terbaru mengenai operasi perkhidmatan Hospital Medan yang dibuka pada 20 Oktober lalu dan dijangka berakhir pada Januari tahun depan seperti ketetapan sebelum ini. Sebanyak 500 bakul makanan telah diagihkan di zon Penanggah yang merangkumi 5 buah kampung, iaitu Kampung Stesen Penanggah, Malikop, Dewa Wea, Sariwati dan Penanggah Dalam. Bakul makanan tersebut adalah sumbangan Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Bung yang juga timbalan Ketua Menteri berharap sumbangan tersebut dapat meringankan sedikit bebanan penduduk kampung yang terjejas pendapatan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Penguatkuasaan PKPB menyebabkan majoriti mereka tidak dapat keluar untuk bekerja mencari nafkah kehidupan. Justru, Bung mengarahkan pegawai-pegawainya turun padang untuk mengagih-agihkan bantuan ini. Penanggah terletak di kawasan pedalaman, kawasan Parlimen Kinabatangan dan petugas terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk sampai ke kawasan ini. Bagaimanapun, konvoi yang membawa lori bantuan makanan selamat sampai untuk menyerahkan bantuan tersebut. Bung yang juga adun lamag meminta pemimpin akar umbi melaporkan kepadanya atau pegawai di Pusat Khidmat Parlimen Kinabatangan jika ada penduduk yang belum mendapat bantuan bakul makanan. Kebajikan masyarakat luar bandar sentiasa diberi keutamaan oleh Kerajaan Sabah agar tiada rakyat yang tercicir daripada arus pembangunan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata, program pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan seharusnya memberi manfaat kepada setiap lapisan masyarakat, terutama penduduk di luar bandar. Katanya, selain bantuan kerajaan, usaha daripada komuniti itu sendiri penting dalam memperbaiki kehidupan dan meningkatkan pembangunan dalam kampung melalui pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Joakim berkata demikian ketika berucap dalam majlis bersama rakyat dan penyerahan kunci Rumah Mesra Orang Kelainan Upaya OKU di Kampung Mesilau, Kundasang hari ini. Penyerahan kunci itu diberikan kepada Ajide Polis. Terdahulu dalam ucapannya, Dr. Joakim turut mengucapkan tahniah kepada penduduk kampung tersebut yang bekerjasama
membina sebuah rumah untuk Ajide. Katanya, usaha itu wajar dipuji kerana ia melambangkan keprihatinan penduduk dalam membantu antara satu sama lain tanpa memilih latar belakang. Pukat hantu mengancam hidupan marin. Kewujudan pukat hantu atau ghostnet yang mengancam terumbu karang dan hidupan marin lain di perairan Sabah didapati semakin banyak ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Atas dasar tanggungjawab, Dive Down Below mengadakan program konservasi melalui aktiviti selaman yang diadakan setiap Rabu bermula minggu lalu untuk membersihkan pukat hantu di perairan Kota Kinabalu. Pengarah urusan Dive Down Below, Richard Swan berkata, beliau faham nelayan ingin mencari hasil laut untuk dimakan dan dijual. Namun, kewujudan pukat hantu yang terdampar di lautan boleh mengancam pertumbuhan terumbu karang. Beliau berkata, semasa aktiviti selaman konservasi minggu lepas, mereka mendapati terdapat pukat sepanjang 300 meter dan selebar 5 meter tersangkut pada terumbu karang berhampiran dengan Taman Tunku Abdul Rahman. Situasi ini membimbangkan kerana kewujudan pukat hantu boleh membantutkan pertumbuhan terumbu karang dan memutuskan rantaian makanan bagi pembiakan ikan. Menurut Richard, untuk memelihara hidupan marin, usaha meningkatkan kesedaran melalui pendidikan perlu dititik beratkan dalam kalangan komuniti. Antaranya didikan agar nelayan tidak menggunakan pukat tunda di kawasan selaman kerana ia boleh membawa kerosakan kepada terumbu karang. Selain popular sebagai destinasi pelancongan, Kiulu kini diintai oleh syarikat produksi filem untuk dijadikan lokasi penggambaran. Terbaru, telemovie RTM siaran OK yang berjudul Kusai, Lelaki Dusun Terakhir bakal memulakan penggambaran minggu depan di daerah Kiulu yang terkenal dengan arung jeram atau white water rafting. Syarikat produksi tempatan yang diketuai oleh penerbit telemovie Chester Pang bersama pengarahnya Ramli Carlo telah membuat kunjungan hormat kepada Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johnston Bangkwai yang juga adun Kiulu. Dalam pertemuan tersebut, Chester telah memberikan taklimat berkenaan telemovie Kusai. Seramai 35 orang kru produksi dan pelakon akan berkampung di Kiulu selama 10 hari dan beberapa pusat pelancongan Kiulu antara set penggambaran yang bakal dimuatkan dalam telemovie tersebut. Turut ditonjolkan dalam telemovie ini ialah berkenaan elemen budaya dan sosial seperti praktik mahkamah adat dan denda atau sogit yang diamalkan dalam kalangan etnik dusun. Turut dipaparkan kehidupan kampung, penggunaan sistem tagal, nilai keibubapaan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam pertemuan hampir sejam tersebut, beberapa isu dan cadangan turut dibincangkan bersama Johnston. Antaranya berkenaan mewujudkan sebuah mini perkampungan filem berkonsepkan Borneo tahun 1850-an dan pewujudan sebuah pusat sehenti untuk syarikat produksi perfilman tempatan dan antarabangsa bagi memudahkan mereka menjalankan penggambaran di Sabah. Johnston mengalu-alukan cadangan tersebut bagi membantu meningkatkan industri pelancongan Sabah. Perkampungan filem turut menyediakan peluang pekerjaan dari segi pembinaan atau pengubah suaian set penggambaran, penginapan dan penyediaan makanan untuk kru penggambaran dan sebagainya. Beliau turut memberi contoh drama popular Korea Winter Sonata yang berjaya menarik ramai pelancong melawat ke bekas lokasi penggambaran drama tersebut. Sekian berita Borneo Turi TV malam ini. Saya Salvinus Saribun.